Okey, kita sambung balik. Okey, tadi yang ini mungkin saya boleh padam sikit. Saya nak ceritakan kepada tuan-tuan. Okey, saya padam sikit. Bagaimana nak dapatkan ataupun bagaimana kita nak sharing dapatkan customer. Pertama, kita kata tadi guna produk. Okay, kita guna produk untuk kita buat sharing, nanti senang. Kita dah tahu dah kesan dia macam mana semua. Kemudian kita kena ada senarai. Senarai ni bertulis. Ini yang terbaiknya. Sebab bila bertulis ni kita nampak perjalanan siapa-siapa dia. Senarai bertulis ni 100 nama. Tapi kalau first time ni, orang kata untuk langkah pertama, saya cadangkan sajalah ya, 10 nama dulu pun boleh sebenarnya. Dan 10 nama ni tuan-tuan kena follow up lah. Ataupun kalau tak ada nama pun, kadang-kadang kita dalam Facebook, Instagram tu, kita kena tulis. Contohnya kita hari ni nak perkenalkan, share dengan kawan-kawan kat Facebook tu yang kita tak pernah kenal pun mungkin kan, A, B, C, D. Jadi kita ada record. Semalam aku dah share dengan kawan ni dekat Facebook contoh. 10 sharing satu hari sebenarnya. 10 sharing satu hari. Ini dalam dunia online ni, mungkin itulah caranya yang kita boleh buat. Kita tuliskan berapa. Kemudian setiap hari kita kena campur 10 lagi orang baru di online di online. Dan tambahan daripada senarai kita ni, boleh juga kita buat offline sebenarnya. Kadang-kadang kita pergi mana-mana. Jadi networking ni sebenarnya ialah satu bisnes yang tuan-tuan kena membuat kawan. Kalau kita ni berjenis pemalu, takut nak cakap dengan orang kan, tak pandai nak bergaul. Jadi sekarang ni mungkin sebab bukan kata itu sebagai penghalang, sebenarnya itu bukan penghalang. Itulah yang lagi bagus. Sebab saya percaya apabila kita nak berubah ni tuan-tuan, apabila kita nak merubah, kita kena berubah dulu. Dalam bahasa orang putih dia kata, if you want to see changes, you must change first. Maknanya kalau kita nak nampakkan satu perubahan dalam kita punya kehidupan, ataupun dalam kita contoh nak mencari pendapatan kan, kita nak ubah sekarang ni pada gaji kita contoh 3,000, kita nak ke gaji 10,000 misalnya. Jadi kita nak adakan satu perubahan daripada segi tambahan pendapatan. Macam mana kita nak lakukan tu, ialah kita sendiri kena berubah. Boleh tidak, memang kita kena berubah. Sebab apa? Untuk pergi kepada capai pendapatan 10,000 tu, kita kena ada kemahiran. Kita ada beberapa kemahiran. Satunya kemahiran, kita ada kemahiran ni, kita kena ada kemahiran yang ini. Macam mana nak bina kemahiran yang ini? Inilah yang mungkin saya boleh share sikit. Pertama, kita guna produk. Ini dia kemahiran dia. Macam mana kita nak menjadi mahir dalam kita sharing untuk selling, sponsoring dan servicing contohnya. Jadi kita guna produk. Bila kita dah guna produk, kemudian kita senaraikan kita punya pelanggan. Tak kisahlah apa-apa, Pak Long ke, Mak Long ke, kawan sekolah ke. Dan kita jangan prejudis. Prejudis maknanya dia ni tak nak ni, dia ni mungkin tak kot, tak. Sebab kita tak tahu, mungkin dia yang tercari-cari benda tu, kita yang ada kita tak sampaikan. Jadi rugilah kan. Sebenarnya dia nak, tapi sebab kita tak sampaikan, kita pun tak nak sampaikan, jadi kita rugi. So jangan ada, orang kata, sangkaan, prejudis. Semua orang pun boleh kita jadikan sebagai kita senarai. Dan kita bila kita dah dalam bisnes ni kan, kita punya pergaulan tu, jangan kita terus masuk dalam sesuatu perbualan terus nak menjual, jangan. Kita kena, orang kata, ambil step by step.
Sebab kadang-kadang bila kita buat macam tu, mungkin ada juga kita sebelum ni pernah buat macam tu kan. Orang lari, tak apalah, dia lari memang tak ada masalah. Dia lari pun mungkin ramai lagi orang lain yang ada. Mungkin satu hari dia akan datang pada kita. Jadi kita punya strategi tu, kena ada strategi. Jadi belum saya sambung yang ni, tak sebut strategi tu, saya nak sebut juga lah. First kali kita punya mindset. Mungkin cerita saya ni sekejap sana sekejap sini tapi insyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan boleh faham lah apa yang saya nak sampaikan. Kita kena ada mindset yang betul. Sebab sekarang ni tuan-tuan kena faham, apabila tuan-tuan menceburi dalam bidang forever ni sebagai seorang usahawan, mindset yang betul kena ada. Mesti ada satu mindset usahawan. Kena didik mindset kita. Kalau dulu usahawan ni dia ada mindset yang dinamik. Kalau dulu misalnya kita tengok TV lepas maghrib sampai isyak tengok TV, kan lepas isyak kan sampai pukul 10:30 tengok TV, contoh kan. Sekarang mungkin kita ada satu apa nama orang kata misi, help more people tadi tu kan. Kita ada misi untuk help more people dengan juga help kita sendiri. Kita nak melakukan satu perubahan. Jadi apabila kita nak melakukan satu perubahan, kita dulu kena berubah. Apabila kita nak ubah kita punya pendapatan daripada 5 angka, dari 4 angka ke 5 angka misalnya kan, kita dulu kena berubah. Apa yang kita kena berubah? Sikap kita, mindset kita. Mindset usahawan. Nombor 2, kita kena ada skill. Kita kena belajar. Kita tak boleh tidak, mesti nak kena belajar. Macam mana nak selling, macam mana nak sponsoring, macam mana nak servicing. Mesti nak kena belajar. Sebab apa? Ini benda yang dengan ini ramai orang yang dah buat, dah berjaya. 5 angka, 6 angka kan, 6 angka. Dahsyat tuan-tuan, gaji 6 angka. Jadi kena ada skill. Kena ada skill yang diperlukan. Yang skill ni kena belajar. Dan kena ada strategi. Kena ada strategi. Tadi ini dah strategi kita tadi. Kita kena senaraikan nama. Kemudian daripada nama 10 nama tu 100 nama ke atau macam mana ke, kita kena tambah 10 orang baru setiap hari. Lepas tu kalau kita pergi ke mana-mana, kita kena lebih. Dulu kalau kita pergi, ada contohnya pelayan kat restoran tu layan kita dengan bagus, kita terima kasih pun mungkin tidak, senyum pun mungkin tidak, bagi apa ni, tanya khabar pun mungkin tidak kan. Kita terus makan je, tak ada. Sekarang tak boleh. Kalau ada benda-benda yang perlu kita appreciate, sekarang kita kena lebih make contact. Business forever ni kita kena contact lebih sikit. Terima kasih dik, wah baguslah dik punya servis contoh kan. Nama siapa dik? Kita bolehkan satu perbualan, komunikasi kan. Wah, akak suka cara dik layan customer ni, memang terbaik lah. Tahniah kan. Jadi dekat situ dah timbul satu kata kita punya permulaan tu dah ada. Dia pun mungkin suka dengan kita punya apa namanya teguran tu kan. Jadi besok lusa lagi kita datang, tanya lagi kan. Dia nampak dik, kak macam mana kak, okey okey dah. Jadi bila perhubungan tu lagi satu ialah cara dia kita nak berjumpa dengan customer ni ialah orang kata build up relationship dulu. Jangan terus gedah aja. Kak, nak tak aloe vera ni contoh kan. Memang orang tengah apa benda kan, dengan fikiran tension ke tak tahu, kita pun tak tahu, kita main gedah aja. Hard selling mungkin boleh tapi tak berapa proper. Yang profesional ialah kita build relationship dulu. Sebab kita punya perniagaan ni based on relationship yang berpanjangan. Bukan hari ni kita berniaga, besok dah tutup kedai, tak ada. Hari ni berniaga sampai bila-bila kita nak berniaga dengan dia kan. Jadi build up relationship. Kemudian kita tengok apa keperluan dia. Apa keperluan dia kan. Dalam masa kita build relationship tu, kita tanya dik, kerja sini dah berapa lama dik, kan. Kita dah bersera, dia dah kenal dengan kita. Kita dah boleh tanya benda-benda yang mungkin personal. Takkan kita mula-mula jumpa, kita nak tanya, dik kerja sini kau gaji berapa, kan. Mula-mula kita puji sikit-sikit yang tadi, wah baguslah dik ni, saya akak tak pernah tengok lah, abang tak pernah tengok lah dik macam ni punya bagus servis kan. Jadi hari kedua, ketiga dah boleh tanya dah. Jadi kita tanya-tanya, dia kata sini gaji boleh lah kak, 1,000 je sebulan, cukup ke, kan. Memang tak cukup jawabnya kan. Jadi kalau tak cukup, kita dah ada jalan. Jadi kita buka cerita. Kalau tak cukup,
kalau adik minat nak tambah pendapatan, akak boleh tunjukkan jalan. Jadi macam tu. Jadi kita keperluan dah build relationship, kita dah kaji dia keperluan, tadi tu kita memberi dia solusi dalam penyelesaian. Itu yang orang nak sebenarnya. Kita bagi dia, okay dek, kalau macam tu akak ada satu jalan. Kita bagi dia satu dalam solusi. Jadi itu cara kita bila kita nak tembus sesuatu perniagaan ataupun nak banner tu tadi, ataupun adakan perhubungan tu tadi. Jadi mindset kena betul, usahawan, skill kena ada. Sekarang ni kita hari-hari ada kelas, hampir hari-hari senang kan, jadi kita boleh gunakan tu. Dan strategi kita tadi tu macam ni lah, buat nama apa semua. Lepas tu dah build relationship apa semua. Jadi setiap hari kita buat macam tu, setiap hari kita buat macam tu. Dan strategi kita 5 sisi. Itu strategi kita 5 sisi. Bagi yang siapa yang belum tahu 5 sisi ni, tak apa, dengar je dulu. Kita akan cerita 5 sisi ni macam mana. Apa itu 5 sisi? Aktiviti bisnes kita. Saya rasa sampai situ dulu mungkin saya sharing benda ni. Jadi saya harap dah nampak jalannya, dah tahu dah macam mana nak buat. Daripada 15% kita usaha pergi ke 35%. Sebab di situ kita dah boleh kembangkan perniagaan kita. Dalam tu kita dah boleh wujudkan tiga kumpulan di bawah rangkaian kita. 3 kumpulan orang, satu pelanggan saja, satu ahli biasa. Yang ahli biasa ni mungkin kita lompatkan ke VIP dan kita jadikan VIP, dan kita ajar kita punya downline, kita panggil ni, untuk berkembang juga. Sebab mereka pun nak help more people. Jadi help more people ni, atau bantu seramai boleh, kita kena jadikan kita punya falsafah dalam perniagaan forever. InsyaAllah kalau kita pegang betul-betul, kita rajin, kita istiqamah kan, kita nak berubah. Sebab Allah kata, aku takkan ubahkan nasib seseorang itu selagi mana dia tak ubahkan nasib dia. Kita nak adakan macam betul, saya kata seiring dengan apa yang tagline dari itu. If you want something to change, you must change first. Jika kita nak adakan satu perubahan, kita kena berubah dulu. Kalau kita nak berubah, Allah kata engkau berubah dulu baru aku boleh ubahkan. Jadi kalau kita buat usaha perubahan, Allah nampak usaha kita, oh betul lah, hamba aku ni memang dia nak berubah. Dan nampak dia dah lakukan perubahan. Bangun pun pagi, lepas tu pergi exercise, lepas tu buat kerja betul-betul, senarai nama buat, belajar rajin kelas sisi, tambah ilmu apa semua kan. Dah nampak perubahan ni. Bila Allah kata dia dah nampak kita dah berubah, baru dia akan ubahkan nasib kita. Masya Allah tuan-tuan, memang akan berubah nasib kita, pastilah. Ini yang kita pegang betul-betul insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat beri manfaat kepada tuan-tuan semua. InsyaAllah kita sama-sama usahakan benda ni bukan benda yang baik, bukan benda yang tak baik, benda yang baik insyaAllah, untuk sama-sama kita mendapat kebaikan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin.